Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Sidang pendengar, penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah atas taufik dan hidayahnya. Maka hari ini Allah Subhanahu wa taala beri kita sedikit peluang dan ruang untuk kita sama-sama mengikuti program Iqra satu helai satu hari ataupun satu hari satu helai bacaan Al-Quran. Jadi insya-Allah pada hari ini kita teruskan lagi dengan bacaan pada suratul A'raf, suratul A'raf, surah yang ke-7 daripada susunan Al-Quran, iaitu pada juzuk yang ke-8. Muka surat 158. Muka surat 158 dan 159. InsyaAllah hari ini kita sama-sama akan bacakan Al-Quran satu helai, iaitu 2 muka surat. Bermula pada ayat 58 pada muka surat 158 dan 159. Sebelum kita mulakan bacaan Al-Quran, InsyaAllah sedikit perkongsian berkenaan dengan apa yang akan kita bacakan pada hari ini sebagai gambaran secara umum. Dalam muka surat 158 ini, Allah Subhanahu Wa Taala ada menceritakan tentang perutusannya Nuh alaihi salam. Allah Ta'ala telah utuskan Nuh alaihi salam sebagai Rasul. Dan Nabi Nuh juga adalah salah seorang daripada Rasul-Rasul Ulul Azmi yang mana telah buat dakwah kepada kaumnya selama 950 tahun ataupun 50 tahun, 1000 tahun kurang 50. Dalam lafaz ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala guna, dakwahnya Nuh AS 1000 tahun kurang 50. Alfasanatin illa khamsina a'ma. 1000 tahun melainkan 50 tahun. Bermakna 950 tahun dakwahnya Nuh AS, akan tetapi pengikutnya hampir kurang lebih 80 hingga 83 orang. Dan akibat daripada itu, selesai daripada itu, banjir besar berlaku pada zamannya Nuh AS. Jadi dalam muka surat 158 ini, Allah SWT cerita berkenaan dengan Nabi Nuh AS, sedikit tentang dakwahnya Nuh. Dan seterusnya dimulakan dengan kaum Ad, yang mana Allah hantar kepada kaum Ad ini Nabi Hud AS. Kaum Ad yang diutuskan oleh Allah kepada mereka ini adalah Nabi Hud AS. Kerana lafaz yang Allah Ta'ala guna, wa ila adin akhahum huda. Okey. Jadi muka surat 158 dengan bahagian bawah dan 159 ini banyak sedikit cerita tentang Nabi Hud AS dan kaum dia. Jadi saya bacakan sedikit daripada kitab kami Fit Tarikh yang ditulis oleh Ibnu Asir Al-Jazari berkenaan dengan Nabi Hud AS. Okay, saya bacakan sedikit tentang perihal Nabi Hud dan kaum dia. Setelah Nabi Nuh AS dan anak keturunannya menetap di tempat masing-masing selepas banjir telah surut, maka yang baki-baki daripada keturunan Nabi Nuh AS itu ada 3 pasang, 4 pasang termasuk dia sendiri. Anak dia ada 4, so 3 yang ikut sama dengan dia dengan isteri, maksudnya 3 pasang anak dia, dan Nabi Nuh sendiri dia selamat dalam kapal. Kemudian dia ada anak dia yang tidak ikut dia naik kapal. So daripada 3 ini, di antara mereka ada yang derhaka dan berbuat kezaliman daripada pengikut Nuh AS tadi. Kemudian Allah Ta'ala utuskan beberapa rasul lagi, tetapi mereka dustakannya, dan Allah pun binasakan mereka.
Binasakan mereka. Ketika itu tidak ada yang hidup kecuali 2 orang daripada keturunan Nabi Nuh ini, iaitu Iram bin Sam bin Nuh. Jadi daripada keturunan Nuh alaihissalam, anak dia itu yang selamat tu Sam, Ham dan Yafis selamat. Yang lagi seorang tu tak ikut dia, tak selamat. Jadi daripada keturunan anak dia 3 orang ni, nama dia Iram. Jadi 2 orang daripada keturunan Nabi Nuh ni hidup, iaitu Iram, keturunan Iram bin Sam bin Nuh ni. Daripada 2 keturunan ini, yang pertama kaum Ad, yang keduanya Samud. Daripada keturunan Nabi Nuh pecah kepada 2 kaum, iaitu Ad dan Samud. Daripada keturunan Ad ini, sebenarnya Ad ni adalah daripada Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh. 5 keturunan. 5 keturunan daripada Nabi Nuh alaihissalam. 1, 2, 3, 4, 5. Maka lahirnya Ad. So Ad ini mewakili kepada kaum Ad yang Allah SWT utuskan padanya Hud alaihissalam sebagai generasi pertama. Tempat tinggal mereka di antara Syahan, Aman dan Hadramaut di wilayah Ahqaf, iaitu bukit-bukit pasir. Kalau tengok Hadramaut ni di belah selatan Arab, tanah Arab, iaitu Yaman. Mereka adalah orang-orang yang sangat kuat, fizikal mereka, berperawakan tinggi serta besar, dan tidak ada orang seperti mereka pada zaman itu. Maka Allah berfirman, ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, iaitu kaum Ad ini, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan penampilan. Allah beri mereka kelebihan, kekuatan dari segi fizikal mereka, dan tubuh mereka pun sangat besar. Kaum Ad adalah kaum yang menyembah berhala setelah terjadinya bencana banjir. Jadi berhala yang mereka sembah berjumlah 3 buah. Ada 3 utir besar daripada kaum Ad ini. Setelah banjir tu, berapa keturunan dah, berapa puluh tahun dah tu, maka wujudnya kaum Ad ini hasil daripada 5 keturunan Nabi Nuh punya keturunan juga. Jadi mereka telah sembah berhala, iaitu Dar, Damur dan Heba, nama berhala mereka. Kemudian Allah utuskan kepada mereka Hud bin Abdullah bin Rabah bin Jalut bin Ad bin Aus. Jadi daripada pemulanya kaum Ad ini adalah keturunan kelima daripada Nabi Nuh. Manakala Nabi Hud pula adalah 1, 2, 3, 4. Generasi keempat setelah mana kaum Ad itu, Ad itu sebagai pengasas kepada kaum Ad. Jadi 4 salasilah, 4 keturunan. Bahasanya macam mungkin cicit kepada Ad ini, atau pengasas kaum Ad, iaitu nama Ad. Iaitu, jadi cicit ni adalah Nabi Hud alaihissalam, diutuskan kepada mereka untuk buat dakwah. Jadi Nabi Hud diperintahkan agar mengajak kaum Ad bertauhid kepada Allah, kerana mereka ni ada berhala besar mereka, Dar, Damur dan Heba ni. Jadi Nabi Hud Allah hantar untuk ajak mereka, dakwah mereka bertauhid pada Allah, mengesakan ibadahnya hanya kepada Allah tanpa ada sekutu baginya, dan memerintahkan mereka agar meninggalkan perbuatan zalim terhadap sesama manusia. Dan mereka malahan mendustakan Nabi Hud alaihissalam sambil mengatakan, siapakah di antara kami yang paling kuat? Dia rasa dia paling kuat, dia the best lah. Dia rasa dia the best, jadi siapa boleh challenge dia? Kita dah kuat dah, hebat dah. Nak buat apa lagi? Nak apa lagi? Dan tidak ada yang beriman kepadanya kecuali sedikit saja. Jadi sikit saja daripada mengikut Nabi Hud alaihissalam yang beriman kepada Nabi Hud. Jadi insya-Allah kita teruskan sedikit tadi berkenaan dengan pengenalan ataupun apa perkara maklumat yang akan kita baca pada muka surat 198 dan 199 ini insya-Allah. Jadi kepada sesiapa ataupun kepada sidang penonton, pendengar yang baru saja mengikuti program ini, kita akan baca pada muka surat 158 Suratul A'raf bermula ayat 58 sehinggalah kepada muka surat seterusnya ayat 73 insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأورقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. Jadi akhir daripada kisah Nuh ini saya baca terjemahan dia pada ayat 64, iaitu maka mereka telah mendustakan Nuh alaihissalam. Pada beberapa ayat sebelum tu Allah kata kami telah utuskan Nuh untuk kepada kaumnya untuk seru kaum dia, dakwahkan kaum dia untuk tauhidkan Allah. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada ilah lagi pada kamu. Tidak ada ilah bagi kamu melainkan hanya Allah Taala. Jadi penutupnya Allah kata mereka telah dustakan Nuh. Perbuatan kaum dia dustakan Nuh, maka kesan dia datangnya azab. Lalu kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang bersama dengan mereka, bersama dengan Nuh ini yang berada di dalam bahtera, fil fulki, dalam bahtera yang besar itu. Jadi Allah selamatkan Nuh beserta dengan pengikut yang ikut naik bahtera. Kami tenggelamkan pula orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Utusan kami ini telah datangkan pada mereka ayat-ayat kami, bukti-bukti daripada kami, kebenaran dan sebagainya, tetapi mereka dustakan. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Okey, so sekarang kita akan mula baca cerita tentang kaum Ad, yang mana diutuskan kaum Ad ini Nabi Hud alaihi salam. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا
قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Kalau kita perasan, lafaz ini Allah ulang beberapa kali. Nabi Nuh alaihissalam, bila mana Allah utuskan dia kepada kaum dia, dia akan kata, ya qaum u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Begitu juga Nabi Hud alaihissalam, bila mana dia diutuskan untuk kaum Ad, apa yang dia kata? Ya qaumi u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Lepas tu kalau kita tengok lagi bacaan seterusnya ataupun muka surat seterusnya, kepada kaum Samud, Allah utuskan Nabi Saleh. Nabi Saleh pun guna lafaz yang sama. Kita akan jumpa ini pada muka surat selepas ini, bahagian akhir. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Jadi lafaz yang sama ataupun bahasanya seruan yang sama. Tidak ada bezanya. Mana-mana Nabi atau Rasul yang dihantar oleh Allah Ta'ala kepada kaum dia, kepada umat dia, seruan dia, laungannya hanya satu, iaitu mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Begitu juga bila mana Allah utuskan Nabi Lut alaihissalam pun dia menggunakan lafaz yang sama, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba, diutuskan kepada kaum Madian itu Nabi Syu'aib. Apa Nabi Syu'aib kata? Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Jadi setiap Nabi yang diutuskan, Allah Ta'ala datangkan contoh Nabi-Nabi ini mewakili kepada Nabi-Nabi lain juga sebenarnya, bahawa seruan mereka, laungan mereka hanya satu, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di samping mereka ada syariat-syariat berdasarkan kepada situasi atau zaman mereka yang diutuskan Nabi itu. Okay, kita sambung pada ayat 65. وإلى مدين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم. Seterusnya 109. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. Pada ayat ini kita saja baru selesai menyebut kalimah bastah. Pada penulisan Utsmani ini kita akan dapati pada lafaz ataupun pada kalimah bastah akan ada satu huruf sin yang berada di atas huruf sad. Dan huruf sin ini bukan memberi makna saktah seperti mana huruf-huruf sin yang berada pada setengah-setengah tempat dalam Al-Quran. Akan tetapi huruf sin ini yang berada pada lafaz ataupun kalimah bastah ini sebenarnya ingin beritahu pada kita, walaupun ditulis dengan huruf sad pada ejaan ba, sad, ta dan tak marbutah ini, sebenarnya yang ingin disebut
ialah sin. Bastah. Diharap penonton, pendengar dapat ambil perhatian pada lafaz bastah ini. Dia tidak disebut dengan bastah walaupun dia eja dengan sad. Akan tetapi bila mana kita jumpa kalimah-kalimah seperti ini yang mana adanya huruf sin pada atas sad, maka apa yang dikendaki adalah disebut sin, bukan sad. Okey. Sebutan yang dikendaki ialah menyebut dengan lafaz sin, bukan sad. Jadi saya ulang sedikit. Wazadakum fil khalqi bastah. Jadi sad dan sin dia ada perbezaan. Sifat-sifat dia menyebabkan bunyi akan berbeza. Lebih-lebih lagi makhraj dan sifat yang berbeza. Fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Sebelum saya habiskan kalau muka surat ini, cuba kita perhatikan pada ayat 71 ini, dari sisi terjemahan dia apa yang Allah Taala bagi tahu. Hud menjawab. Qala di sini ialah Hud, Nabi Hud yang telah berkata dengan menjawab. Apa yang dia jawab? Sesungguhnya kebencian dan kemurkaan daripada Tuhan akan menimpa kamu sebab atas kesyirikan yang mereka lakukan. Iaitu mereka ada berhala yang besar tadi, 3 yang berhala yang besar. Jadi kebencian dan kemurkaan daripada Tuhanmu akan menimpa kamu. Adakah kamu hendak berbahas tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu ciptakan sendiri? Sammaitumuha. Lafaz sammaitumuha ini, kamu sendiri yang menamakan benda tu. Dan datuk nenek kamu sendiri yang namakan. Sebab tu dia kata gini. Adakah kamu ingin berbahas tentang nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu cipta sendiri? Bukan daripada Allah. Padahal Allah tidak turunkan keterangan untuk itu. Tidak ada bukti. Tidak ada bukti yang kukuh, yang boleh disandarkan, yang mengatakan apa yang mereka buat ini diterima ataupun betul, benar. Penyembahan yang mereka buat pada berhala-berhala ini tidak ada bukti yang kuat, yang kukuh, yang boleh disandarkan. Akan tetapi bila Nabi Hud datang dengan membawa dalil bukti yang kukuh, kuat, mereka boleh menidakkan ataupun mendustakan. Jadi lafaz ini, kalau kita perasan, dia ada beberapa tempat. Allah SWT cuba beritahu pada kita bahawa kaum-kaum yang terdahulu yang rosak akidah mereka, sebenarnya mereka ada ciptaan mereka sendiri. Sammaitumuha antum wa aba'ukum. Dan mereka sentiasa sangat kukuh atau sangat kuat berpegang kepada ajaran nenek moyang mereka. Tanpa mereka selidik adakah ajaran nenek moyang mereka itu betul-betul bertepatan dengan wahyu. Tapi secara umumnya apa yang Allah bagi tahu, ajaran nenek moyang yang datang daripada kaum Ad, daripada kaum Samud, daripada kaum Lut, semua ini mereka rosak akidah mereka kerana mereka berpegang kepada ajaran nenek moyang mereka yang langsung tidak menepati wahyu. Jika demikian, tunggulah sesungguhnya aku pun termasuk yang menunggu bersamamu. Jadi masing-masing menunggu keputusan daripada Allah Ta'ala. Sambung pada ayat 72. Kita ada 2 ayat lagi.
فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. Habis cerita tentang kaum Ad tadi yang diutus padanya itu Nabi Hud. Sekarang bermulanya kaum Samud yang diutuskan padanya itu Nabi Saleh alaihi salam. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. صدق الله العظيم. Demikian tadi bacaan untuk muka surat 198 dan 199 yang mana padanya ada beberapa kisah tentang dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam dan sedikit berkenaan dengan Nabi Saleh alaihissalam. Mudah-mudahan bacaan kita pada hari ini memberi manfaat yang besar pada kita insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا محمد النبي ورسولا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.